Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 6 Mengejar Juara. Tajuk perbincangan kita pada kali ini adalah Asas Balingan dengan subtajuknya Sasar Sampai Dapat. Bersama saya Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.11 melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul. 2.11 mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas balingan. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.11.1 melontar objek berbentuk sfera dari posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. 1.11.2 melempar objek berbentuk leper dari posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. 1.11.3 merejam objek berbentuk rod dari posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. 1.11.4 membaling objek berbentuk sfera dari posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. Dan 2.11.1 menyatakan perkaitan antara ketinggian pelepasan objek dengan jarak semasa melontar, melempar, merejam dan membaling. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 44, 45, 46 dan 47 buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada halaman 44 buku teks kamu. Nadia dan rakan-rakan sedang mempelajari kemahiran asas balingan, iaitu melontar, melempar, membaling dan merejam objek pada posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. Ketinggian sudut pelepasan objek dan rotasi pinggul menghasilkan jarak lontaran yang lebih jauh. Berdasarkan pernyataan yang telah kita baca tadi, perbincangan kita nanti akan fokus kepada kemahiran asas balingan, iaitu melontar, melempar, membaling dan merejam objek pada posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. Dan kita akan membincangkan juga perkaitan antara ketinggian sudut pelepasan objek dengan jarak semasa melontar, melempar, membaling dan merejam objek. Dalam perbincangan kali ini, kita akan melihat bagaimana peserta akan melakukan aktiviti di 4 stesen sebagaimana yang kamu boleh lihat di halaman 44, 45, 46 dan 47 buku teks kamu. Di stesen 1, peserta akan menjalankan aktiviti melontar objek berbentuk sfera dalam posisi duduk, melutut, berdiri dan berdiri dengan rotasi pinggul. Oleh kerana aktiviti di stesen 1 berkaitan dengan acara lontar peluru, mari kita lihat terlebih dahulu alat yang digunakan. Mari kita baca pula panduan yang diberi untuk peserta di stesen 1. Sokong bola menggunakan jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari. Tangan yang tidak membaling didepangkan untuk keseimbangan. Ini adalah gambaran jelas
bagaimana peluru itu sepatutnya dipegang oleh peserta. Seterusnya, kita lihat peserta membuat lontaran dalam keadaan posisi duduk. Peluru yang dilontar jatuh di kawasan 5 mata. Seterusnya, peserta melontar objek dalam keadaan posisi melutut, di mana objek yang dilontar jatuh ke kawasan 10 mata. Dalam posisi berdiri pula, objek yang dilontar jatuh di kawasan 20 mata. Dan ketika dalam posisi berdiri dengan rotasi pinggul, objek berjaya dilontar sehingga ke kawasan 30 mata. Cikgu akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi berdiri dengan rotasi pinggul. Ini adalah gambaran yang lebih jelas. Selain itu, satu lagi panduan yang diberi ialah ekstensikan tangan semasa melepaskan objek untuk mendapatkan daya yang maksimum. Ini adalah gambaran di mana peserta seharusnya mengekstensikan tangan semasa melepaskan objek. Seterusnya, kita akan melihat apakah aktiviti yang dijalankan di stesen 2. Di stesen 2, peserta akan merejam objek berbentuk rod dalam keadaan posisi duduk, posisi melutut, posisi berdiri dan posisi berdiri dengan rotasi pinggul. Oleh kerana di stesen 2 aktivitinya adalah berkaitan dengan acara rejam lembing, sudah tentulah peralatannya adalah lembing. Walau bagaimanapun, untuk aktiviti di session 2 tidak semestinya menggunakan lembing, sebaliknya menggunakan objek berbentuk rod. Dan ini adalah cara sepatutnya peserta memegang objek berbentuk rod ataupun memegang lembing. Mari kita lihat pula apakah aktiviti yang dijalankan. Ketika di posisi duduk, peserta telah merejam objek tersebut jatuh ke kawasan 15 mata. Kemudian, di keadaan posisi melutut, peserta berjaya merejam objek jatuh di kawasan 20 mata. Manakala ketika berada di posisi berdiri, peserta berjaya merejam objek jatuh ke kawasan 25 mata. Dan ketika peserta berada dalam keadaan posisi berdiri dengan rotasi pinggul, objek yang direjam jatuh ke kawasan 30 mata. Sambil itu, cuba kita lihat panduan yang diberi di halaman 45. Dengan pantas, rotasikan pinggul dan lepaskan objek. Baik, cikgu akan tunjukkan bagaimana lembing dilontar dalam ataupun dengan cara yang betul. Ini adalah gambarnya. Berdasarkan panduan yang diberi, ini adalah bagaimana peserta merotasikan pinggul dan melepaskan objek. Satu lagi panduan adalah tangan ikut lajak balingan. Pada ketika ini, objek telah dilepaskan dan peserta perlu ikut lajak. Mari kita lihat pula apakah aktiviti yang dijalankan di stesen 3. Di stesen 3, peserta akan melempar objek berbentuk leper dalam keadaan posisi duduk, posisi melutut, posisi berdiri dan posisi berdiri dengan rotasi pinggul. Di stesen ini, peralatan yang akan digunakan adalah cakra kerana aktiviti ini berkaitan dengan acara lempar cakra. Dan ini adalah cara bagaimana peserta sepatutnya memegang cakra.
Dalam keadaan posisi duduk, peserta berjaya melempar objek ke kawasan 15 mata. Ketika berada dalam posisi melutut pula, posisi ini memberikan peserta melontar ke kawasan 15 mata juga. Manakala ketika berada di posisi berdiri, peserta berjaya melempar objek jauh sedikit ke kawasan 20 mata. Dan ketika berada dalam keadaan posisi berdiri dengan rotasi pinggul, objek yang dilempar berjaya sampai ke kawasan 25 mata. Ini adalah gambaran bagaimana peserta membuat atau melempar objek dengan rotasi pinggul. Kita baca panduan yang diberi. Ekstensikan tangan ke belakang dan dengan satu lakuan yang pantas lepaskan alatan tersebut ke hadapan. Ini adalah gambar di mana peserta seharusnya ekstensikan tangan ke belakang. Dan ini adalah gambar yang menunjukkan satu lakuan yang pantas di mana peserta perlu melepaskan alatan tersebut ke hadapan. Mari kita lihat pula soalan yang terdapat di halaman 46 buku teks kamu. Kita perlu selesaikan soalan ini. Soalannya adalah, mengapakah tangan yang bebas berada di hadapan dahulu? Apakah jawapannya? Tangan yang bebas berada di hadapan dahulu kerana untuk memberi keseimbangan badan kepada atlet tersebut. Ya, itu adalah jawapannya. Di mana tangan yang berada di hadapan itu tujuannya adalah untuk memberikan keseimbangan badan kepada atlet tersebut ketika atlet tersebut ingin melempar objek. Seterusnya kita akan lihat pula aktiviti yang dijalankan di stesen 4. Di stesen 4, peserta akan melempar objek berbentuk sfera bertali dalam keadaan posisi duduk, posisi melutut, posisi berdiri dan posisi berdiri dengan rotasi pinggul. Acara yang berkaitan dengan aktiviti di sesi 4 ialah acara yang dipanggil dengan acara tukul besi. Ini adalah gambar di mana peserta sedang melakukan aktiviti lontar tukul besi. Di posisi duduk, peserta berjaya melempar objek berbentuk sfera bertali di kawasan 15 mata. Ketika dalam keadaan posisi melutut, peserta berjaya melempar di kawasan 15 mata juga. Manakala ketika berada di posisi berdiri, jarak lemparan peserta agak jauh sedikit ke kawasan 20 mata. Dan ketika peserta berada dalam posisi berdiri dengan rotasi pinggul, jarak balingannya mencecah sehingga kawasan 30 mata. Sekarang kita lihat panduan yang diberikan. Lepaskan objek bertali sekuat mungkin untuk mendapatkan balingan yang jauh. Ini adalah gambarnya bagaimana peserta perlu melepaskan objek bertali tersebut dengan sekuat mungkin untuk mendapatkan balingan yang jauh. Seterusnya kita akan jawab soalan yang terdapat di halaman 47 buku teks kamu. Soalannya adalah, nyatakan perkaitan antara panjang tali dengan jarak balingan. Apakah jawapannya? Semakin panjang tali, maka semakin jauh jarak balingan. Bagaimanapun, jika tali terlalu panjang, ia juga akan menyukarkan atlet untuk membalingnya. Sebab itulah diadakan peraturan di mana panjang tali itu ada had panjangnya. Kerana itu akan memberi keadilan kepada semua peserta yang mengambil bahagian dalam acara tukul besi.
Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang langkah keselamatan yang perlu diambil ketika aktiviti ini dijalankan. Apakah langkah keselamatan tersebut? Yang pertama, pastikan kawasan melakukan aktiviti berada dalam keadaan selamat. Yang kedua, murid hendaklah memakai pakaian yang sesuai. Sudah tentulah pakaian sukan. Yang ketiga, sebelum melakukan aktiviti balingan, pastikan tiada sesiapa di kawasan aktiviti untuk mengelakkan kemalangan. Dan yang terakhir, aktiviti mesti dijalankan dengan pengawasan guru. Seterusnya, yang terakhir, cikgu akan membuat sedikit rumusan tentang perbincangan kita pada kali ini. Tadi kita telah membincangkan tentang 4 stesen di mana 4 aktiviti telah dijalankan dalam keadaan posisi duduk, posisi melutut, posisi berdiri dan posisi berdiri dengan rotasi pinggul. Dan jarak yang diperolehi atau jarak yang berjaya dicapai oleh peserta sudah tentu berbeza-beza dalam posisi yang mereka buat. Kita lihat dari posisi duduk, jaraknya adalah agak terhad ataupun agak pendek. Manakala di keadaan posisi melutut jaraknya lebih jauh sedikit daripada posisi duduk. Ketika peserta berada di posisi berdiri, jaraknya lebih jauh daripada posisi melutut dan posisi duduk. Dan apabila peserta berdiri dengan rotasi pinggul, jaraknya sudah tentu lebih jauh berbanding dengan posisi-posisi lain. Jadi, cikgu akan membuat perkaitan antara ketinggian pelepasan objek dengan jarak semasa melontar, melempar, merejam dan membalik. Ketika atlet membuat pelepasan objek dalam keadaan posisi berdiri, baringan yang dibuat adalah lebih jauh berbanding dengan kedudukan atlet yang membuat pelepasan objek dalam posisi duduk dan melutut. Jarak baringan juga bertambah apabila atlet melakukan rotasi pinggul sewaktu membuat balingan. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita pada kali ini. Perbincangan kita tadi menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4, halaman 44, 45, 46 dan 47. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.